seseorang itu apabila dia mati. Jiwa seorang itu apabila mati, maka dia akan pandang, yatba'ul basar. Bila ruh itu dicabut, maka mata akan ikut lihat ruh itu dibawa naik oleh malaikat ke langit. Sebab itu mata terbuka. Orang Melayu kita kadang-kadang bila pergi tengok orang mati dalam keadaan mata terbuka, dia kata ada sakut, ada nak makan, tak kesampaian, ada hajat yang tak kesampaian, itulah mata terbuka. Tidak sebenarnya. Nabi beritahu bahawasanya apabila seorang itu meninggal dunia, malaikat dah cabut roh ini dan dibawa naik roh, maka mata akan pandang tengok roh tu makin jauh dibawa naik. Sebab itu Nabi SAW menutupkan mata. Mana sunat kita bila kita hadir pada orang mati, kita lurukkan mata dia, tutupkan. Dan letakkan dia dalam keadaan seperti qiyam. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana kita salat. Duduk betulkan. Itu sunat, kita dudukkan dalam keadaan qiyam. Dalam kubur pun mayat itu akan dibaringkan secara mengiring menghadap arah kiblat. Tapi ada juga beberapa kejadian yang kita lihat sendiri, jenazah ini tak penat kita nak betulkan dia. Menghadap kepala ke sebelah utara, belah hilir, dada menghadap kiblat, tapi kadang-kadang terbalik, terlentang balik. Ambil tanah kita sendah-sendahkan, letak di belah belakang, terukuk balik, tiarap semula, bangunkan semula sendah-sendah dengan tanah, dia terlentang balik. Ini ada satu hikmat sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan. Boleh jadi jenazah itu tak pernah menghadap kiblat. Pernah tuan-tuan di sebuah masjid selepas solat asar kita diangkat satu jenazah. Dibawa datang satu jenazah ke depan makmum. Seorang bisikkan pada saya, dia kata, Tuan Imam, Ustaz, kata dia, saya berjiran dengan si mati ini. Saya nak beritahu Ustaz, si mati ini sepanjang saya berjiran dengannya, dia tak pernah datang ke masjid. Padahal rumah dia dekat saja. Di masjid tu kita tengok, nampak bumbung rumah dia. Tapi dia tak pernah datang ke masjid. Saya pun kata pada saya kata berapa lama? Dia kata sudah 20 tahun saya berjiran dengan dia, dia tak pernah datang ke masjid. Sekalipun hari Jumaat. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiba-tiba datang ke masjid, letak di hadapan imam, di hadapan makmum dalam masjid. Kemana hujung jatuhnya kita sebenarnya? Apa yang kita cari, apa yang kata terbang bangau, tinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau. Itu satu perumpamaan. Sejauh mana kita, selaju mana kita berlari, sejauh mana kita pergi, kita terbang, satu masa kita akan kembali ke dasar bumi ataupun dalam perut bumi. Itulah Allah Ta'ala nyatakan dalam suratul At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takasur, melalaikan kamu oleh perasaan kamu, sikap kamu yang suka berlebih-lebihan, saling banyak mengumpulkan harta kekayaan, kejar-kejaran kumpulkan harta kekayaan. Alhaakum, melalaikan kamu. Kamu dilalaikan oleh sikap kamu yang suka menghimpun-himpunkan harta kekayaan. Hatta zurtumul baqabir, sehingga kamu dimasukkan ke dalam kubur. Kamu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali demikian. Kamu akan mengerti akhirnya. Kamu akan mengerti akan hakikat kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
Kamu akan ketahui dengan sebenar-benarnya, dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim, kamu benar-benar akan melihat api neraka. Kamu akan benar-benar diperlihatkan nyalaan api neraka di hadapan kamu. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kamu akan tengok benar-benar ianya berada di hadapan kamu. Dengan mata kepala kamu sendiri, kamu akan melihat nyalaan api neraka yang begitu dahsyat. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat, semua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Subhanallah. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah betapa suatu masa nanti apabila perpisahan roh daripada jasad ini, maka tak ada apa lagi berguna pada badan kita. Sebenarnya, hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita pakaikan baju cantik-cantik pada badan kita. Kita belikan perhiasan-perhiasan, jam tangan yang mahal, cincin yang mahal. Kalau perempuan pula dengan rantainya, ibu lokeknya, dengan kalungnya, dengan gelangnya, dengan cincin. Kadang-kadang ratusan ribu perhiasan-perhiasan pada badan kita. Tapi ingatlah, semua itu akan ditanggalkan satu demi satu. Pakaian kita akan ditanggalkan, akan dilondehkan seluruhnya. Maka tinggallah badan kita yang tidak berpakaian, akan dimandikan, akan dikafankan dan akan disembahyangkan oleh orang yang beriman. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, sebenarnya banyak peruntukan yang kita habiskan untuk jasad kadang-kadang. Tetapi untuk ruh kita tidak pedulikan. Ruh dia inginkan sedekah. Adakah kita bersedekah setiap hari? Ruh inginkan Al-Quran. Adakah kita baca Quran setiap hari? Ruh inginkan berzikir, ingatkan Allah. Adakah kita berzikir pada Allah? Adakah kita berselawat pada hari ini? Adakah kita beristighfar pada hari ini bagi penyucian jiwa kita? Ingatlah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jasad ini akan hancur sedikit demi sedikit. Yang mula-mula sekali hancur ialah mata. Mata akan pecah. Kadang-kadang dikala kita mandikan jenazah itu, mata sudah pecah. Manik mata sudah terkeluar. Digosokkan dengan perlahan-lahan. Dijirus dengan perlahan-lahan. Kerana ruh ataupun jasad akan berkata, wahai orang beriman, perlahan-lahan kan mandikan aku masih sakit menghadapi sakratul maut. Aku masih lagi sakit menghadapi saat perpisahan dengan ruh. Siramilah dengan air yang bukan terlalu panas dan jangan terlalu sejuk. Gosok dengan amat perlahan kerana aku sangat sakit. Subhanallah. Nabi Isa AS pernah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. 40 tahun. Orang yang mati ini telah mati selama 40 tahun. Dihidupkan semula oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa bertanya kepadanya, bagaimana hal keadaan kamu? Dia berkata, demi Allah, saya masih merasa sakit di saat perpisahan ruh saya. Bermakna saya mati 40 tahun dulu, kesakitannya masih terasa hingga sekarang. Subhanallah, 40 tahun dalam Allahu Akbar. Oleh itulah tuan-tuan, suatu doa yang sangat penting kita baca setiap hari. Setiap kali lepas salat ataupun sekurang-kurangnya sekali sehari, bacalah doa ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wahai Allah, Engkau permudahkanlah kami dikala menghadapi sakratul maut.
wan najata minan nar, kami mohon keselamatan daripada azab api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wal afwa indal hisab, kami mohon kepadamu ya Allah kemaafanmu, keampunanmu dikala engkau menghitung amal-amal kami di hari kiamat. Satu doa munajat kita kepada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ruh kita sentiasa tenang dan mendapat nikmat daripada Allah. Mujahid radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anha, ibni Abbas radhiyallahu anhuma telah menasihati daku, katanya, jangan engkau tidur melainkan dengan berwuduk, kerana semua roh-roh dibangkitkan dalam keadaan roh-roh itu dimatikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim. Ini satu galakan supaya kita sentiasa dalam keadaan wudu. Sehingga kan kita nak tidur sekalipun, kita mesti ada wudu. Nak tidur sekalipun, mesti kita berwudu. Walaupun dia tidak menjadi wajib, tapi ada suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu kita mati dikala kita tidur, dan kita sebenarnya kita minta supaya dijauhkan daripada tidur, daripada mati mengejut ataupun mati dikala tidur. Tapi kalaulah takdirkan kematian kita dikala tidur, sedangkan kita dah ambil wudu, kita dah syahadah sebelum tidur, kita terlena dengan kalimah la ilaha illallah. Sebelum tidur kita basahkan lidah kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlena dengan kalimah itu. Kita sudah berusia, tuan-tuan. Kita sudah semakin lanjut usia kita, maka amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau kita mati dalam keadaan berwuduk, maka kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bagaimana kita mati. Alangkah beruntungnya ada yang kita melihat orang yang mati dikala sujudnya dalam solat. Pernah kita diberitakan dulu, seorang ibu yang sangat beruntung. Ibu ini melahirkan 3 orang tokoh ulama yang masyhur di tanah air kita. Ibu ini melahirkan ketiga-tiga orang tokoh ulama yang berjasa pada tanah air kita. Dr. Haruddin Al-Hafiz, Dr. Abu Hasan Din Al-Hafiz, dan Dr. Ishaq Din. Ini ketiga-tiga tokoh tidak asing di negara kita. Yang mana diceritakan bahawa dikala ibunya meninggal, selepas subuh, ibunya meninggal dalam sujud ataupun sedang baca Quran di masjid, dalam keadaan mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian ketiga-tiga anak yang dilahirkan ibu ini nyatakan pada kampung, wahai saudara-saudara sekalian, hari ini kami bertiga akan menguruskan jenazah ibu kami. Inilah bakti kami yang terakhir untuk ibu. Abu Hasan Din, Ishaq Din dan Harun Din bagi anak yang sulung. Mereka memandikan ibu mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka mencurahkan air kepada ibu mereka sambil mereka mengusap-ngusap wajah ibu, memandikan, mengkafankan sehelai demi sehelai kain kafan. Dan mereka berdualah yang menguruskan, mereka bertiga menguruskan jenazah ibu. Dan salah seorang daripada mereka mengimami solat ke atas jenazah ibu ini. Itulah abang sulung mereka, Dr. Haruddin, mengimami
jenazah ibu. Ketiga-tiga mereka lah di antaranya yang mengusung jenazah ibu sampai ke perkuburan, dan ketiga-tiga mereka inilah yang menurunkan jenazah ibu mereka ke liang lahat. Cuba bayang beruntungnya seorang ibu mempunyai anak yang sedemikian. Alhamdulillah. Subhanallah. Doa daripada anak kepada ibunya, doa anak kepada ibunya sudah tentulah makbul. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wahai Allah, ampunilah ia, ibuku. Tolong kasihanilah ibuku. Wa'fu anha, maafkanlah kesalahan ibuku. Wasi' madkhalaha, wa Allah Ta'ala luaskanlah, lapangkanlah perkuburan. Luaskanlah liang lahat ibuku. Ini doa daripada anak-anak. Kita semua juga ada anak-anak kepada ibu kita. Maka alangkah beruntungnya ibu yang melahirkan anak, yang anak-anak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan anak-anak yang saleh dan salihah. Alhamdulillah. Nak gambarkan satu contoh yang baik. Ini sebenarnya berlaku juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang beruntung, Ummu Khunsa. Mungkin kita pernah dengar kisah ini. Ummu Khunsa yang gelaran. Setelah kematian suaminya, dia mendidik anak-anak dia, 3 orang puteranya, dengan penuh kesabaran dan diberikan didikan agama yang sebaik-baik. Sehingga kan membesar anak-anak, ketiga anak-anak ini menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Suatu hari kerahan untuk berperang, berjihad di medan perang. Lalu ketiga-tiga anak ini dihantar oleh ibu untuk menyahut seruan jihad fi sabilillah. Setelah sekian lama peperangan berkecamuk, datang seorang lelaki beritahu, wahai ibu, anak ibu yang pertama telah gugur syahid. Alhamdulillah. Tak lama kemudian datang utusan kedua menyatakan, wahai ibu, anak ibu yang kedua juga telah syahid. Tak lama kemudian datang utusan yang ketiga menyatakan, wahai ibu, anak ibu yang ketiga juga telah mati syahid. Sambil mengucapkan Alhamdulillah, kemudian ibu ini menangis terisak-isak. Menangis dan terseduh-sedah. Lalu utusan ini bertanya, wahai ibu, kenapa bila diberitahu anak ibu telah gugur syahid, yang pertama ibu ucap Alhamdulillah, memuji-muji Allah. Anak ibu yang kedua juga ibu ucapkan Alhamdulillah, memuji-muji Allah. Kenapa anak ketiga ini ibu menangis? Wahai saudara, kata ibu, apabila anakku yang pertama gugur syahid, aku puji Allah, ucap Alhamdulillah, kerana masih ada lagi anak aku yang menyambung tugas jihad fi sabilillah. Kemudian datang utusan yang kedua menyatakan anakku juga telah gugur syahid, aku juga memuji Allah kerana masih lagi ada anakku yang menyambung jihad ini. Tetapi setelah ketiga-tiga anakku gugur syahid, maka tak ada lagi anakku yang akan menyambung untuk berjihad fi sabilillah, kerana ketiga-tiga anakku telah gugur syahid. Subhanallah. Mulianya, beruntungnya seorang ibu melahirkan anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini riwayat daripada Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim. Nyatakan bahawa masa kita nak tidur, hendaklah kita berwuduk. Berwuduk sebagaimana kita nak salat. Supaya mudah-mudahan kalaulah ditakdir Allah kita meninggal pada malam itu, kita meninggal dalam keadaan berwuduk dan dalam keadaan bersih jiwa kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang artinya barang siapa yang didatangi malikil maut sedangkan dia berwuduk, nescaya dikurniakan syahadah. Siapa yang didatangi oleh malikil maut di kala itu dalam keadaan dia berwuduk, maka sebenarnya dia mendapat syahadah, mati dalam keadaan syahadah, mati dalam keadaan suci, bersih. Ataupun dia mendapat darjat mati syahid. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hadirin pendengar yang saya rahmati Allah, yang dirahmati Allah sekalian. Apabila diriwayatkan bahawa apabila seseorang itu mencapai masa dia akan dicabut nyawanya oleh malikil maut, maka malikil maut akan datang kepadanya dengan membawa kain kafan daripada syurga. Subhanallah. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sebaliknya apabila seorang itu yang durhaka, yang kufur kepada Allah, maka malaikat turun dalam keadaan yang bengis, rupa yang sangat menakutkan. Atau dalam hadis Nabi SAW, rupa malikil maut dengan rupa yang sangat menakutkan, yang hitam, yang bengis. Dan 70 malaikat yang datang bersama-sama dengannya. Lihat bagaimana sangat besarnya kehidupan ini, tuan-tuan. Bukan kata mati seperti mana matinya seekor ayam ataupun mati katak. Sebenarnya kematian manusia satu perkara yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala hantarkan notis kepada kita sebelum kita mati. Allah Ta'ala hantar notis. Sebenarnya 100 hari sebelum kematian kita sudah ada notis. Sebelum itu Allah Ta'ala hantar notis pada kita, rambut kita sudah menjadi uban. Dulu hitam berkilat. Tapi sehelai demi sehelai rambut kita telah bertukar warna menjadi putih. Janggut kita telah berubah warna jadi putih. Sebab itu makruh dan ada menyatakan haram jika kita sengaja menghitamkan rambut kita telah putih. Menghitamkan janggut kita telah putih itu dengan tujuan tak mahu jadi tua. Tak mahu kelihatan berusia. Lalu kita menghitamkan, itu haram hukumnya. Sebab apa? Ini notis daripada Allah Ta'ala. Supaya kita ingatkan kepada alam akhirat. Maksudnya kita akan meninggalkan dunia ini. Begitu juga penglihatan kita telah mula menjadi kabur. Pendengaran kita telah mulai lemah. Ingatan kita juga kadang-kadang menjadi lemah. Tenaga kita telah lemah. Gigi kita mula tertanggal satu demi satu. Semua ini notis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki juga berkurang. Dahulu kita boleh makan macam-macam, makan boleh kecapi. Kambing kita boleh makan. Daging kita boleh makan. Tapi di penghujung usia kita terkadang-kadang kita tak dapat makan lagi dah. Benda-benda manis pun dah kena kurang. Kenapa? Dah ada penyakit kencing manis. Kita dah kena kurangkan makan-makan masin. Kita dinasihati supaya jangan makan makanan lemak. Kenapa? Kerana kita telah badan kita tak dapat menerima lagi dah benda-benda seperti itu. Allah Ta'ala dah tarik sedikit demi sedikit. Namun boleh lagi ada makanan yang kita makan. Ingat, satu masa nanti tak ada lain lagi. Makanan kita terhenti dah. Tak dapat makan lagi dah. Tak boleh nak makan lagi dah. Hanya melainkan masuk air. Masuk susu melalui wire ke dalam badan kita. Kita dapat mengecapi lagi kelazatan makanan. Kita hanya disambung dengan wire. Akhir sekali dah tak dapat makan lagi, tapi udara masih ada rezeki kita. Rezeki udara. Boleh bernafas. Alat bantu pernafasan dan sebagainya. Ingat suatu masa nanti, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Wire pun akan dicabut. Doktor beritahu sebenarnya kalau kita cabut, alat bantu pernafasan dah tak ada lagi dah.
Dia dah kita cabut, memang dah tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanan sudah tak ada lagi. Udara, Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, tengok lagi jika ada lagi rezeki dia. Allah yang maha mengetahui bertanya. Lalu malaikat berkata, wahai Allah, makanannya sudah tak ada lagi. Udara masih ada lagi beberapa sedutan sahaja lagi. Beberapa pernafasan sahaja lagi. Sedut, kemudian hembus. Sedut yang kedua, tinggal satu sedutan sahaja lagi. Hembus, kemudian sedut, hembus. Ataupun sedut tak hembus lagi dah. Jika itu dah tak ada lagi rezeki, pernafasan tak ada. Kembalilah kita kepada alam baqa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Orang yang beriman, berjiwa tenang. Kerana dia salat, kerana dia zikrullah, dia baca Quran. Tenang jiwa orang beriman ini. Orang beriman jiwanya tenang. Irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhan. Kembalilah. Kalau kita kata bahasa Kelantan, Kak, mari kita balik. Malaikat mari jemput kita balik. Balik ke mana? Ini rumah saya. Tidak, ini sementara sahaja. Pinjaman, Allah Ta'ala pinjam. Rumah kamu sementara, uang kamu sementara, keluarga kamu Allah Ta'ala berikan sementara. Kamu akan tinggalkan segala-galanya, akan kembali ke alam barzakh dalam keadaan bagaimana kamu dilahirkan, tidak ada apa-apa pada pakaian, pada badan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kita balik, kita pergi jumpa Allah. Malaikat mari pujuk kita, mari kita balik, kita pergi jumpa Allah. Allah rindu nak berjumpa denganmu, kamu rindu berjumpa dengan Allah. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, yang mana siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, man ahabba liqa Allah fa inna Allah ahabba liqa'ah. Sesiapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah lagi-lagi rindu untuk bertemu dengannya. Dan sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci dan tak mahu bertemu dengan. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lazimilah kita baca Quran, kalam. Ada satu ayat Al-Quran yang sering kita baca, yang mana Allah Ta'ala dedahkan dalam Al-Quran, yang mana akan diucapkan di hari kiamat nanti. Mereka ucapkan apa dia? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Allah, kami telah disibukkan oleh kesibukan kami. Musyaqqah banyak. Ghalabat alaina shiqwatuna, kami telah dikalahkan oleh kesibukan. Nak pergi masjid tapi sibuk-sibuk. Ada mesyuarat, meeting sana, meeting sini. Outstation, tak sempat nak solat. Ghalabat alaina shiqwatuna. Sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan cucu, sibuk dengan kerja tugas. Duk saja pun sibuk juga, tak ada kerja. Ada kerja, sibuk juga rasa, sibuk-sibuk. Ghalabat alaina shiqwatuna. Nak baca Quran pun tak ada masa, sibuk. Nak solat pun tak ada masa sebab sibuk. Wa kunna qauman dhalin, wa Allah, mai kami akui kami tersesat jalan masa dunia dahulu. Rabbana akhrijna minha, wa Allah, keluarkan kami daripadanya. Fa in udna fa inna zalimun, kalau kami jadi lara semula, kalau kami kembali menjadi lalai padamu, memang kami akui kami orang yang zalim. Apa jawab Allah?
Apa jawab Allah? Allah Ta'ala nyatakan, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Diam kamu dalam neraka itu. Diam kamu dalam neraka itu. Janganlah kamu bercakap denganku. Subhanallah. Hancur luluh hati manusia. Bila Allah Ta'ala nyatakan tak mahu lagi dengar ucapan kalam. Masa dunia inilah Allah Ta'ala ingin dengar rintihan kita, keluhan kita, doa kita. Tetapi setelah mati, apa-apa rintihan, apa-apa perjanjian nak janji Allah nak jadi baik, nak jadi orang saleh, semuanya sudah terlambat. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita lihat lagi, ada di antaranya ialah Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min mayyitin yaqra'u 'inda ra'sihi Yasin illa hawanallahu 'alaihi." Artinya, tidak ada seorang yang sedang menghadapi mati apabila dibaca di sisi kepalanya surah Yasin, melainkan Allah akan meringankan ke atasnya perkara yang dialaminya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu nyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana orang yang hampir mati lalu dibacakan surah Yasin dekat dengan dia. Baca dengan inda ra'sihi, duduk dekat kepala dia. Baca Yasin. Baca dengan tertil, jangan baca berlomba-lomba ramai. Seorang saja yang baca. Yang lain memerhatikan. Jangan pula berkecamuk itu, baca ini, baca badirah. Oh tu pun kuat, oh ni pun kuat. Jangan. Seorang yang baca, yang lain perhatikan. Ataupun baca dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Baca dengan perlahan, jangan kuat-kuat. Dia dengar, didengari oleh orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan ringankan apa yang dihadapi, pergelutan dengan kematian itu. Cuba bayangkan Rasulullah sendiri pun yang tidak ada dosa walaupun sebesar. Rasulullah tidak ada salah walaupun sedikit. Tetapi Aisyah beritahu Rasulullah hampir kewafatan baginda, keluar keringat di dahinya, memercik peluh di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan Aisyah beritahu Rasulullah kerap mencelupkan tangan baginda ke dalam bekas air dan disapu kepada muka. Wa inna lil mauti lasakaratun. Nabi beritahu sesungguhnya bagi kematian ini ada kesakitan, ada sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, makhluk Allah yang paling mulia, yang paling terbaik, tapi baginda juga menghadapi sakratul maut. Maka kita ni yang ada dosa, yang ada banyak salah ini, mohonlah pada Allah, mohon rahmat Allah Ta'ala agar dipandang dengan pandangan rahmat kepada kita. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, dengan nas ini benarlah kita pergi hati baca Yasin pada orang yang nak mati, dan Allah Ta'ala permudahkan. Misalnya di kampung kita ada orang sakit, yang sakit sukar nak mati. Lalu kita masjid hantarkan 40 orang ahli Jumaat baca Yasin, doa supaya dipermudahkan. Alhamdulillah pagi besok dia telah meninggal dunia. Bukan kerana alhamdulillah meninggal dunia, tapi mudah, Allah permudah. Benar hadis ini. Bila kita baca Yasin pada seorang yang hampir mati itu, Allah permudahkan urusan cabut nyawa itu. Kadang-kadang lama berminggu-minggu nazak, sakit, seksa. Baca Yasin, mohon pada Allah Ta'ala permudahkan urusan. Sembuhkan dia,
Kalaulah Allah Ta'ala nak sembuhkan dia. Kalau dah sampai masa dia, dimatikan dengan mudahnya. Pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yasin. Baca ya. Sebab dalam Yasin itu ada rahsia besar. Ada satu kisah dalam surah Yasin yang sangat hebat. InsyaAllah kita akan cerita dalam kesempatan yang lain. Satu kisah yang sangat hebat dalam surah Yasin. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Cerita yang sangat baik untuk kita hayati apa yang berlaku dalam surah Yasin. Allah tak nyatakan dalam surah Yasin. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Satu lagi hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man qala inda mautihi la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La tat'amuhu an-naru abadan." Barang siapa yang berkata pada waktu akan matinya dia sebut apa? La ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nescaya dia tidak akan dimakan oleh api neraka buat selama-lamanya. Selama-lama tak akan disentuh oleh api neraka. Sebut apa? La ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalkan, baca. Semua kalimah ini kita ingat. Kita dah hafal. Cuma kita amalkan. La ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia tak akan disentuh oleh api neraka. Berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada At-Tabrani fi kitab Al-Awsat. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, itulah pentingnya zikrullah, Ruangkan masa kita berzikir pada Allah Ta'ala. Ruangkan masa. Sebab syaitan akan memperdaya kita supaya jangan zikir pada Allah, jangan sebut Allah, jangan istighfar. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad zikir-zikir ini kepada umat Muhammad SAW. Umat dahulu tak ada zikir seperti ini. Umat dahulu tak ada, tak dapat hadiah zikir. Maka Allah hadiahkan zikir ini kepada umat Muhammad. Sebab zikir ini ada dalam Al-Quran. Umat dahulu tak ada Quran. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, belum ada Quran. Tetapi umat akhir zaman ini, Allah turunkan Al-Quran, di dalamnya doa-doa. Dalamnya ada zikir-zikir yang sangat hebat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahala sekali sebut, pahalanya rapat langit bumi. Daripada bumi sampai ke langit pahala. Sekali sebut. Bagaimana kita sebut 100 kali sehari. 1000 kali kita berzikir. Sedemikian. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri pengajian kita akan datang. Sekiranya diizin Allah. Sekali itu untuk pagi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustaz, sebelum Ustaz berundur diri, tolong doa sikit untuk kami dan tutupkan majlis kita pada pagi ini. Oh ya, Ustaz nak tanya lagi, besok ada ke lapangan ke? Pukul berapa? Besok? Ya, besok Isnin. Nanti saya WhatsAppkan pada Opah. Ya? Ya, baik, insyaAllah. Baik Ustaz. Saya tengok jadual macam mana. Ya, sila. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
wan najat minan nar wala fadil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, mohon rahmat-Mu ya Allah, kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, menyusun 10 jari ya Allah, agar Engkau limpahkan rahmat pada kami. Berkatilah rezeki kami ya Allah, berkatilah anak-anak kami ya Allah, berkatilah umur kami ya Allah, permudahkanlah kami segala urusan ya Allah. Dan menunaikan ibadah padamu ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, rahmati kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, dan akhirnya masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama-sama dengan orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.